Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung lagi bab 2, reka bentuk. Hari ini kita akan bincangkan topik 2.4, kelestarian reka bentuk. Dalam memenuhi perkembangan ekonomi yang semakin mendesak, pembangunan yang tidak terancang boleh memberi impak negatif terhadap alam semula jadi. Reka bentuk lestari dapat membantu mengimbangkan kesan ini. Ini kerana suatu reka bentuk yang lestari perlu mengambil kira kesan terhadap ekonomi, sosial dan alam sekitar, serta mengaplikasikan konsep-konsep kelestarian seperti closing the loop, more from less dan efficient design. Dalam proses reka bentuk yang lestari, penggunaan sumber-sumber yang boleh diperbaharui adalah penting selain menghubung kait manusia dengan persekitaran semula jadi. Proses reka bentuk lestari bukan satu proses yang berbeza dengan proses reka bentuk konvensional, tetapi merupakan penambahbaikan terhadap proses sedia ada dengan mengambil kira perkara yang dibincangkan di atas. Baik, kita lihat rajah 2.2 9, di mana rajah ini menunjukkan ciri-ciri reka bentuk lestari. Okey, kesemuanya ada 5 ciri reka bentuk lestari. Baik, kita tengok dulu ciri reka bentuk yang pertama, iaitu cekap tenaga, iaitu menggunakan proses pembuatan yang menggunakan tenaga yang rendah, menghasilkan produk yang boleh dikendali dengan tenaga yang rendah. Ini maksud ciri cekap tenaga. Dalam proses pembuatan menggunakan tenaga yang rendah, kalau menghasilkan produk yang dikendalikan menggunakan kuasa yang rendah. Kemudian ciri yang kedua ialah bahan berimpak rendah, iaitu penggunaan bahan biodegradasi, di mana bahan yang digunakan ni boleh terurai, lupus secara semula jadi. Kemudian yang kedua ialah pemilihan bahan yang tidak bertoksik dan boleh dikitar semula, yang tak ada racun dan boleh dikitar semula. Kemudian penggunaan bahan guna semula dalam proses pembuatan. Ini dipentingkan, iaitu bahan-bahan yang diguna semula. Kemudian penggunaan bahan yang boleh diperbaharui dengan mudah. Maksudnya bahan tu diguna, kemudian nanti bila tak boleh diguna, kita boleh jadikan benda yang baru pula daripada bahan yang tak digunakan tu. Baik, yang ketiga ialah jangka hayat yang panjang, iaitu penghasilan produk yang tahan lama. Ini juga adalah ciri-ciri reka bentuk lestari, mesti tahan lama. Produk direka bentuk untuk kegunaan ramai, bukan untuk golongan-golongan tertentu je. Kalau boleh satu produk tu banyak orang boleh guna, berbagai lapisan masyarakat, peringkat umur dan sebagainya. Kemudian kos penggunaan, pembaikan dan penyelenggaraan yang rendah. Yang keempat, ciri yang keempat ialah proses pembuatan yang optimum, iaitu proses pembuatan yang menghasilkan kadar sisa yang paling rendah. Penggunaan ataupun menggunakan pekerja yang berasal dari tempat itu. Dengan itu kos dia akan jadi lebih rendah. Proses pembuatan yang cekap dan menjimatkan masa. Pembuatan yang cekap, menjimatkan masa, ini merupakan satu daripada ciri proses pembuatan yang optimum. Baik, yang terakhirnya ialah kecekapan pengedaran. Penggunaan sistem pengangkutan yang cekap,
kaedah pemukusan yang menjimatkan ruang, bahan pemukusan yang boleh dikita semula atau diguna semula. Ini ialah ciri kecekapan pengedaran. Seterusnya kita lihat pula perbezaan reka bentuk lestari dan konvensional. Terdapat banyak perbezaan di antara produk yang dihasilkan melalui reka bentuk lestari dan reka bentuk konvensional. Kita lihat jadual 2.7 tu. Perbezaan di antara reka bentuk lestari dan konvensional. Baik. Kita tengok dari faktor ekonomi. Apa perbezaan reka bentuk lestari dan reka bentuk konvensional ni? Baik. Dalam reka bentuk lestari, kos penyelenggaraan rendah. Kos pembaikan juga rendah. Meningkatkan daya tarikan kepada pengguna. Kos pengeluaran yang rendah melalui bahan kita semula dan guna semula. Ini dalam reka bentuk lestari. Manakala dalam reka bentuk konvensional, keuntungan daripada hasil jualan produk menjadi tujuan utama. Yang ditekankan dalam reka bentuk konvensional ialah keuntungan. Ialah keuntungan. Kos penggunaan yang lebih tinggi. Kos sumber bahan mentah yang lebih tinggi. Kalau kita bandingkan dengan reka bentuk lestari tadi, kos pengeluaran rendah sebab menggunakan bahan kita semula. Itu dari perbezaan dari faktor ekonomi. Kita lihat pula perbezaan dari faktor sosial. Okey, dalam reka bentuk lestari, meningkatkan kualiti kehidupan, kesihatan dan kesejahteraan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan interaksi sosial. Ketiga, melegakan tekanan pada badan. Dan yang keempat ialah meningkatkan mutu kerja. Itu reka bentuk lestari. Dalam reka bentuk konvensional pula, menjejaskan kesihatan dalam jangka masa panjang. Untuk jangka masa panjang, reka bentuk tu boleh menjejaskan kesihatan. Kemudian reka bentuk yang kurang mesra pengguna. Itu ialah ciri reka bentuk konvensional dalam faktor sosial. Kemudian faktor alam sekitar. Reka bentuk lestari membantu memelihara dan memulihara alam sekitar. Kedua, mengurangkan penggunaan sumber semula jadi yang tidak boleh diperbaharui. Ketiga, mengekalkan ekosistem. Keempat, meningkatkan kualiti udara dan air. Kelima, mengurangkan penghasilan sisa. Manakala dalam reka bentuk konvensional pula, faktor alam sekitar ni, penggunaan bahan toksik adalah satu kebiasaan. Ni biasa diguna, dia tak kira dah. Nak jaga alam sekitar ke, nak jaga apa ke, asalkan terhasilnya satu reka bentuk. Kedua, tidak mengambil kira kesan terhadap alam sekitar. Dah dinyatakan tadi. Ketiga, penghasilan dan pemprosesan sisa yang tidak terkawal. Okey, ini ialah ciri-ciri reka bentuk konvensional dalam faktor alam sekitar. Baik, seterusnya kita lihat pula proses reka bentuk lestari. Baik, pada musim panas di sebuah kampung, suhu dalam rumah boleh mencecah 40 darjah Celsius. Seorang murid mengambil inisiatif untuk mereka bentuk satu alat yang boleh menurunkan suhu dalam rumah. Murid itu memulakan proses reka bentuk dengan membina catar alir. Baik. Tengok rajah 3.30. Ini ialah catar alir reka bentuk lestari. Baik, mula situasi dan
masalah. Situasinya ialah musim panas. Masalahnya, bahagian dalam rumah menjadi sangat panas. Pada musim panas, keadaan dalam rumah panas. Baik. Brief reka bentuknya, mereka bentuk satu sistem aliran angin sejuk ke dalam rumah tanpa menggunakan elektrik. Tanpa menggunakan elektrik. Ingat tadi, antara ciri-ciri reka bentuk lestari tadi. Ya. Menggunakan proses pembuatan menggunakan tenaga yang rendah dan dikendalikan dengan tenaga yang rendah juga. Ini dia. Ni dia buat brief ni. Tanpa menggunakan elektrik. Tak menggunakan tenaga lah kat situ. Kemudian pengumpulan maklumat. Mengumpul maklumat melalui kajian di internet, majalah, buku-buku. Kemudian selepas mendapat maklumat, idea awalan. Melakarkan 3 idea reka bentuk yang dah kita belajar sebelum ni kan. Melakarkan 3 idea reka bentuk. Kemudian daripada idea-idea tu, pemilihan idea. Kalau idea tu ditolak, tak diterima, maka dihantar balik ke dalam proses brief reka bentuk. Kalau diterima, langkah seterusnya, proses yang seterusnya ialah pengembangan idea. Pengembangan idea. Baik, A ni sambung. Sambung dekat mana? Sambung dekat sini, A. Ni yang ditunjukkan dulu sebelum ni, catat aliran reka bentuk yang kita belajar sebelum ni kan. Baik. Seterusnya, idea penyelesaian dan perincian. Idea reka bentuk diperincikan supaya memenuhi elemen dan konsep kelestarian. Kalau kita tengok dalam buku teks di sebelah tu, ada gambar idea reka bentuk dia. Iaitu membuat penyamaan udara semula jadi kan. Baik, kita habiskan dulu proses ni. Sekarang kita tengok idea reka bentuk tu. Kemudian langkah seterusnya, proses yang seterusnya ialah membina model. Membina model. Sebuah prototipe dibina menggunakan bahan terpakai. Ini ciri-ciri reka bentuk lestari ni. Seperti botol plastik dan papan lapis. Yang ditunjukkan dalam rajah tadi. Dalam rajah di sebelah ni lah. Muka surat sebelah ni. Nanti kita tengok. Kemudian menguji reka bentuk. Reka bentuk diuji dengan memasang prototipe di tingkap sebuah rumah. Suhu dalam rumah direkod sebelum dan selepas ujian bermula. Ini kaedah yang dijalankan untuk menguji reka bentuk tu. Dah selesai, buat pendokumentasian dan kemudian tamat. Baik, kita tengok mana rupa idea reka bentuk dia. Ni dia. Ni dia reka bentuk dia. Kalau kita tengok dekat sini, ini ialah botol-botol plastik. Botol-botol plastik yang telah dipotong. Kemudian diletakkan pada papan plywood. Yang ini ialah papan plywood. Papan plywood tu ditebuk lubang. Kemudian bahagian atas botol tu dimasukkan ke dalam lubang tu. Masukkan ke dalam lubang tu, disusun macam tu lah, cantik. Kemudian diletakkan pada satu tingkap. Kalau kita tengok dia punya konsep ni, dekat sini, udara panas masuk di tempat yang besar. Ni
Udara panas ni masuk di bahagian botol yang besar ni, maksudnya dia masuk daripada sini. Masuk daripada luar ni ke dalam rumah. Kemudian dia keluar dalam rumah daripada muncung botol tu yang kecil tu. Daripada besar ke kecil. Di mana aliran udara tadi dimampatkan sebelum dia masuk ke dalam rumah. Baik, konsep yang digunakan, tengok sini. Hembus nafas dengan mulut terbuka. Maksudnya mulut dibuka dengan luas ke tapak tangan. Hembus udara. Kemudian hembus mula dengan memuncungkan bibir. Kita muncung macam orang bersiul tu. Macam orang bersiul tu. Kemudian kita hembuskan udara keluar. Apa rasa? Ada perbezaan tak? Kita akan dapat bezakan. Kalau kita buka mulut dengan luas, kita hembus, kita akan rasa udara panas yang keluar daripada mulut kita. Kemudian kalau kita memuncungkan mulut tu, kita hembus macam orang bersiul tu, kita akan rasa udara yang dikeluarkan tu sejuk. Macam itulah konsep yang digunakan, ya. Baik, sekarang kita tengok satu video bagaimana konsep ini digunakan untuk mereka bentuk satu batu bata teknologi hijau. Okey, kita saksikan. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Projek inovasi kami ialah batu bata teknologi hijau. Kami telah membina penyamak udara Sekolah Jadi daripada keratan botol plastik. Udara daripada luar rumah akan masuk di bahagian muncul yang besar dan akan keluar di bahagian muncul yang kecil. Udara itu akan termampat. Udara yang termampat akan menghasilkan udara yang lebih sejuk. Konsep ini bersama dengan konsep besar nafas, iaitu hembus nafas dengan membuka mulut, kemudian hembus mulut dengan memunculkan bibir. Bila kita memunculkan bibir, kita akan merasakan udara yang lebih sejuk. Seterusnya, kami telah membina satu prototipe bagi membuktikan kebenaran teori ini. Prototipe ini mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian kanan yang mewakili bahagian luar rumah dan bahagian di bahagian kiri ialah mewakili bahagian dalam rumah. Memberi rambut tulang berfungsi sebagai udara panas daripada luar rumah. Sekarang kami akan melakukan demonstrasi bagi teori ini. Sebelum itu, suhu awal di kedua-dua belah bahagian ialah 33 darjah Celsius. Sebelum mendapat keputusan, kita ingin semua tahu pada musim panas Malaysia, cuaca boleh mencapai hingga 40 darjah Celsius. Oleh itu, kami telah buat satu inisiatif untuk membina penyamak udara Sekolah Jadi daripada kertas botol plastik ini. Di sejumlah negara juga, mereka juga menggunakan penyamak udara Sekolah Jadi daripada kertas botol plastik. Pada ketika ini, suhu di bahagian luar rumah ialah 38 darjah Celsius dan suhu di bahagian dalam rumah ialah 35 darjah Celsius. Ini menunjukkan perbezaan suhu banyak 3 darjah Celsius. Walau bagaimanapun, dari segi estetika ia kurang menarik kerana ia dibuat kepada keratan botol plastik dan papan plywood. Oleh itu, kami telah mereka bentuk batu bata pengenderaan yang menggunakan konsep yang sama seperti penyamak udara Sekolah Jadi ini. Batu bata pengenderaan ini menggunakan bahan kita semula. Seterusnya, kami akan melakukan demonstrasi untuk menunjukkan perbezaan kadar penurunan suhu di antara batu bata pengenderaan biasa dan batu bata pengenderaan teknologi hijau. Kami akan melakukan demonstrasi dengan menggunakan batu bata pengenderaan biasa terlebih dahulu.
33 darjah Celsius. Pengaliran udara ke dalam bangunan dapat mengurangkan kenaikan suhu di dalam bangunan dan dapat mengurangkan ketidakselesaan pada kulit yang lembab serta melekit. Bukaan seperti pintu dan tingkap adalah bertujuan untuk memudahkan pengaliran udara ke dalam bangunan. Tetapi pada waktu-waktu tertentu seperti pada waktu malam, pintu dan tingkap tidak sesuai dibuka. Sebagai alternatif lain, batu bata pengendaraan sesuai dipasang. Pada ketika ini, suhu pada bahagian luar rumah adalah 38 darjah Celsius, manakala suhu di dalam rumah adalah 37 darjah Celsius. Ini menunjukkan kadar penurunan suhu sebanyak 1 darjah Celsius sahaja. Seterusnya, kami akan melakukan demonstrasi dengan menggunakan batu bata penggunaan teknologi hijau. Bacaan awal suhu pada bahagian luar rumah dan dalam rumah adalah sama, iaitu 33 darjah Celsius. Lazimnya, batu bata pengendaraan dipasang di ambang atas pintu dan ambang atas tingkap. Selain itu, batu bata pengendaraan boleh juga dipasang pada bahagian tertentu bangunan, seperti pada bahagian dinding tangga bangunan. Selain itu, kawasan kaki kenderaan juga bisa dipasang dengan batu bata pengendaraan ini. Pada ketika ini, suhu pada bahagian luar rumah adalah 38 darjah Celsius, manakala suhu pada bahagian dalam rumah adalah 34 darjah Celsius. Ini menunjukkan kadar penurunan suhu sebanyak 4 darjah Celsius. Kesimpulannya, batu bata penggunaan teknologi hijau yang menggunakan konsep penyamaan udara semula jadi dapat menurunkan suhu dengan lebih banyak berbanding batu bata penggunaan biasa. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita lihat pula justifikasi pemilihan produk terhadap konsep kelestarian. Sebarang penghasilan produk seharusnya menepati ciri-ciri kelestarian. Produk yang lestari perlu berkualiti, mempunyai ketahanan tinggi dan selamat digunakan. Dalam kehidupan hari ini yang sering diancam dengan masalah penggunaan peralatan, pemakanan dan kesihatan, produk lestari wajar menjadi pilihan. Baik, kita lihat jadual 2.8 kat bawah ni, iaitu justifikasi pemilihan produk terhadap konsep kelestarian. Ada 3 konsep kelestarian, kena ingat ni, iaitu closing the loop, more from less dan efficient design. Baik, dalam konsep kelestarian closing the loops, justifikasi pemilihannya ialah menggunakan bahan guna semula. Menggunakan bahan guna semula. Yang kedua, kos penggunaan sifar, hasil pengaliran udara panas dan sejuk yang baik. Dia tak menggunakan tenaga elektrik kan. Jadi kos penggunaan adalah sifar, tak payah bayar bil. Kemudian konsep more from less. Justifikasinya ialah lebih banyak produk dapat dihasilkan dengan kos yang rendah. 2. Ahli keluarga akan lebih selesa untuk berada di dalam rumah. Lebih banyak masa diluangkan di rumah. Jadi
bila keadaan dalam rumah selesa, semua suka tinggal dalam rumah kan. Jadi lebih banyak masa kita dapat kumpul bersama keluarga. Baik, yang ketiganya, lebih banyak udara sejuk dapat dihasilkan melalui udara panas. Dengan kaedah ini, udara sejuk dapat dihasilkan daripada udara panas. Kemudian konsep efficient design. Justifikasi pemilihannya, reka bentuk yang mudah dan tidak mencemarkan alam sekitar, dan reka bentuk mesra pengguna. Senang digunakan oleh pengguna, senang digunakan, pengguna pun rasa seronok nak gunakan, ya. Ini maksudnya mesra pengguna. Baik, dah tamat bab 2 kita. Dengan topik yang terakhir, kelestarian reka bentuk. Diharapkan semua telah pun faham apa yang telah saya terangkan di sepanjang bab 2 ini. Bab reka bentuk. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang, di bab yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.